cikgu sediakan satu soalan berdasarkan uji kaji sponge dan juga isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Maksudnya di awal eksperimen cikgu sediakan bikar berisi sponge yang berbeza saiznya, di mana isi padu awal air sama untuk 3 bikar iaitu 100 ml. Kemudian hasil daripada eksperimen yang dijalankan, yang cikgu rekodkan di sini, saiz sponge yang kecil, isi padu air yang tinggal dalam bikar adalah 70 ml. Saiz sponge sederhana yang tinggal adalah 50. Kemudian saiz sponge yang besar, isi padu air yang tinggal hanya 30 sahaja. Kita pergi pada soalan hipotesis. Buat satu hipotesis berdasarkan penyiasatan di atas. Soalannya ialah hipotesis. Buat satu hipotesis berdasarkan penyiasatan di atas. Biasanya ruangan untuk jawapan dalam 2 baris. Cikgu nak kamu buat 2 tiang. Jadi 2 baris, atas dan bawah, 2 lapis. Kemudian akan ada 2 tiang, 1, 2. Jadi kamu akan dapat 3 kotak di bahagian atas dan 3 kotak di bahagian bawah. Sekarang ni macam mana kita nak isi tempat kosong? Kita mulakan untuk kotak yang pertama. Perkataan ni mesti kamu tulis. Mulakan dengan semakin. Kotak kosong kedua, ketiga. Kemudian kita pergi pada baris bawah, kotak yang keempat. Kita salin semula perkataan semakin. Semakin. Kita ada 2 lagi tempat kosong di bahagian atas dan juga 2 kotak kosong di bahagian bawah. Untuk kotak kosong yang atas dan bawah di bahagian tengah, kita isikan dengan panduannya adalah corak ataupun pola. Untuk kotak kosong yang atas, semakin corak tempat kosong yang pertama, kita panduannya adalah PM. Kemudian semakin corak, panduan untuk yang di bahagian bawah adalah PB. Semakin corak PM, semakin corak PB. Macam mana kita nak dapatkan PM dan juga PB? Kamu diberi soalan dalam bentuk jadual sahaja. Lebih mudah untuk kamu dapatkan PM dan juga PB. PM. PM adalah yang berubah. Apa pun boleh ubah, dimanipulasi. Kamu jalankan eksperimen ini, kamu ubah pada saiz sponge. Kamu gunakan sponge kecil, sederhana, besar. 3 saiz berbeza. Jadi ini yang kamu ubah di awal eksperimen. PM adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Kemudian kamu tengok kotak di sebelah kanan, isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Ini hasil. Sambung. Hasil yang kamu dapat selepas kamu jalankan eksperimen menggunakan saiz sponge yang berbeza. Saiz sponge kecil, hasilnya 70. Saiz sponge sederhana, kamu dapat isi padu air yang tinggal dalam bikar iaitu hasilnya 50. Kemudian saiz sponge besar, hasil yang tinggal ataupun isi padu air yang tinggal dalam bikar adalah 30 sahaja. Jadi ini yang kamu rekodkan. Apa yang kamu rekodkan di sini akan jadi PB, pemboleh ubah bergerak balas. Yang diubah di awal eksperimen, PM, hasil yang kamu catat daripada perubahan. Gunakan saiz sponge kecil, sederhana, berbeza. Kamu catatkan isi padu air yang tinggal dalam bikar. Jadi ini adalah PB, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kamu isi dulu pada PM. PM adalah saiz sponge. Tengok di bahagian bawah pula. Semakin
corak PB. 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 Okey? PB. PB. Kamu salin. Okey? Ini yang kita kata tajuk dia. Isi padu air yang tinggal di dalam bika. Okey? Dipanjang, kamu salin semua sekali. Jangan tinggalkan satu perkataan pun. Okey? Contoh kat sini. Kalau tak muat, kamu sambung macam ni. Isi padu air. Okey. Semakin corak PM, semakin corak PB. Sekarang ni kita dah isi semakin. Kita masih ada dua tempat kosong. Kemudian PM dan PB telah diisi yang kita dapatkan daripada dalam jadual. Macam mana kita nak dapatkan corak? Kita tengok pada jadual ni semula. Okey. Corak ada 3. Okey, ini ulang kaji ya. Corak menaik, okey, ataupun kita panggil bertambah, okey, berkurang, sama. Sekarang ni kita tengok, kita akan baca daripada atas ke bawah. Kecil, sederhana, besar. Okey, kecil, sederhana, besar ni. Okey, kecil, sederhana, besar. Kita cerita tentang saiz. Okey, kecil, sederhana, besar. Jadi coraknya adalah semakin bertambah ataupun semakin meningkat saiz span. Sebab daripada kecil dia jadi besar. Kemudian kita tengok pada nombor. Okey, kamu akan baca daripada atas ke bawah juga. Kod anak panah yang ni. 70, 50, 30. Nombor semakin kecil. Jadi coraknya adalah berkurang. Okey. Sekarang ni kamu dah isi semua tempat kosong. Okey. Ayat hipotesis kamu akan jadi semakin bertambah saiz span, okey, semakin berkurang isi padu air yang tinggal di dalam bika. Okey, ini jawapan hipotesis kamu. Faham? Okey, lagi sekali cikgu ulang Buat satu hipotesis berdasarkan penyiasatan di atas. Okey, kamu buat. Okey, kamu akan disediakan dua ruangan untuk jawapan atas dan bawah. Kamu buatkan 2 tiang. Kamu akan dapat 6 kotak kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotak pertama atas dan bawah. Kamu akan masukkan perkataan semakin. Tempat kosong kedua, atas dan bawah, kamu akan, panduannya adalah corak. Tempat kosong akhir sekali, okey, atas ini adalah PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Di bahagian bawah, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, mana nak dapat PM dan PB? Kamu rujuk pada bentuk soalan yang kamu dapat. Kamu dapat soalan bentuk jadual. Jadi, PM di sebelah kiri, PB di sebelah kanan. Yang kamu akan ambil untuk isi di bahagian PM dan PB adalah tajuk pada jadual, bukan maklumat dalam jadual. Jelas? Okey. Saiz span akan jadi PM. Okey. Isi padu air yang tinggal di dalam bika akan jadi PB. Sekarang ni kamu dah isi semakin saiz span, semakin isi padu air yang tinggal di dalam bika. Okey, tengah ni untuk corak. Mana nak dapat? Kamu tengok dalam jadual, dalam. Okey. Kecil, sederhana, besar. Merujuk kepada saiz span. Coraknya apa? Kecil, sederhana, besar, bertambah. Semakin bertambah saiz span. Okey. PB. Semakin, apa corak kita nak letak untuk PB? Kita tengok pada nombor dalam jadual.
70, 50 dan juga 30. Nombor semakin kecil. Jadi coraknya adalah berkurang. Semakin bertambah saiz sponge, semakin berkurang isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Okey? Jadi cikgu dah terangkan macam mana pada kamu cara menjawab soalan hipotesis dengan betul. Terima kasih.